Jawab. Tak. Main. Dah jawab. Ada 5. Ini mau. Ui, takkan lah. Mana dia? 5. Yang masuk ke? Tak. Masuk ke dalam. Nak repit.
Depan sikit. Sana sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, semua dah makan, belajar? Ibu bapa dah makan? Alhamdulillah. Okey. Jadi kita hampir di kemuncak program, tapi bukan di penghujung program. Kita akan lihat 7 orang peserta yang kita latih, yang kita didik, yang kita bantu sedikit sebanyak dalam acara pencetus ummah junior bagi mereka untuk buat kali pertamanya di Mahat Tahfiz Vocational Baitudia. Jadi yang saya hormati pengasas yang juga juri-juri yang diraikan, ibu bapa dan kanak-kanak, anak-anak yang ada pada hari ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, hari ini, saat ini kita mulakan pertandingan ini dengan peserta pertama yang bernama Muhammad Haris Aika bin Abdullah. Tafadhal mashkur. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah kerana mempertemukan kita pada pagi ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan membicarakan tentang alam barzakh. Apakah itu alam barzakh, tuan dan puan? Alam barzakh itu ialah alam selepas kematian seseorang, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang mati dalam dan beribadah, dia akan mendapat nikmat yang sungguh tinggi. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan yang kufur dan juga dalam keadaan yang maksiat, dia akan mendapat azab. Wahai para hadirin sekalian, ingatlah semua yang hidup pasti akan mati, dan semua yang bernyawa pasti akan meninggalkan dunia. Sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladzi asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanah. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya Muhammad, mereka ialah orang-orang kafir yang berperangai tamak di dalam kehidupan, bahkan lebih tamak daripada kaum musyrikin.
Dan mereka meminta supaya umur mereka dipanjangkan, padahal mereka tidak tahu. Walaupun umur mereka dipanjangkan, mereka tidak dapat melarikan diri daripada azab. Sesungguhnya manusia pada zaman sekarang ini takut itu akan mati, kerana di dalam hati mereka mempunyai penyakit alwud. Apakah itu penyakit alwud, tuan-tuan? Penyakit alwud itu adalah penyakit cintakan dunia. Tolong ingatlah tuan dan puan, jangan sampai penyakit ini masuk ke dalam hati kita. Saya meminta tolong untuk tuan dan puan mengaminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lapangkanlah kubur ibu dan ayahku, ya Allah. Kau terangilah kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah mereka daripada azabmu, ya Allah. Sesungguhnya semasa kami kecil, mereka yang menyuruh kami belajar sehingga kami berjaya menjadi ahli hafiz seperti ini, ya Allah. Dan setiap kali kami baca Quran, kami tidak melupa niat untuk mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja daripada saya. Piu hari amalkan ibadah, syurga menantimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piari, patut dia kena tunggu dulu ni. Tapi dia gementar. Kalau untuk tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan hadirin, Muhammad Haris ini hari akan belajar tingkatan 1 yang telah menghafal 2 juzuk Al-Quran. Beliau masuk ke sini bulan 1 dan PKP selama 3 bulan dan dia masuk balik. Alhamdulillah sebanyak 2 juzuk sempat dia menghafal Quran, dan kita doakan semua dalam kita dapat mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh yang kita target, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput peserta kedua daripada pelajar tingkatan 2 yang juga hafazan juzuknya agak banyak, iaitu 13 juzuk. Iaitu kita jemput peserta yang kedua, saudara Muhammad Imran Nur Hakim untuk persembahan. Tafadhal masyaallah. Video. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. Tidur lagi budak ni, bangun. Oh, bangun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak lengkap satu ucapan tanpa ikrar yang membuktikan kita bertakwa kepada Allah. Firman Allah dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hari ini ramai orang di luar sana yang sibuk akan duniawi sehingga lupa akan solat. Mana solat? Solat itu apa, kawan-kawan? Solat ini adalah satu kewajipan yang dituntut dalam Islam. Firman Allah dalam ayat Al-Quran lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud wa aqimus solah, dan dirikanlah kamu akan solat, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini telah menceritakan tentang satu kewajipan solat dan zakat. Ayat ini telah menceritakan kewajipan solat dan zakat bukan suatu pilihan tapi suatu tuntutan dalam seharian hidup. Rasulullah SAW telah bersabda, tahukah kamu bagaimana kalau sebuah sungai berada di depan rumah kamu, di mana kamu rajin mandi sungai tersebut setiap harinya 5 kali? Apakah tersisa kotoran di tubuh badan kamu? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak akan tersisa. Rasulullah SAW bersabda, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu, di mana dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Apa balasan bagi orang-orang yang tidak solat? Balasan bagi orang yang tidak solat dalam muka bumi Allah ini adalah rezekinya akan disempitkan dan kebahagiaan dalam hidupnya, hilangnya kebahagiaan dalam kehidupan. Ada sebuah kisah di mana bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah terkena panah. Apabila cuba dicabut, beliau merasa begitu sakit. Setelah selesai, seorang sahabat telah mencadangkan untuk mencabut panah tersebut ketika solat. Setelah selesai solat, para sahabat menjawab. Setelah selesai solat, beliau bertanya, sudahkah mereka mencabut anak panah tersebut? Mereka menjawab, ya. Apabila ditanya, apakah beliau tidak merasa sakit? Beliau menjawab, sedikit pun beliau tidak merasa sakit. Di sini kita dapat melihat betapa khusyuknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan solatnya. Syekh Abdullah Azzam pernah berkata, solat itu berat kerana yang digerakkan untuk solat bukanlah kaki dan tangan, melainkan hati dan jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebuah lagu yang dibina, lagunya berbunyi seperti ini. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung, insya-Allah. Itu saja sedikit ilmu yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bi Imran, solat mesti on time kerana mati anytime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Bio Imran. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, kita telah mendengar peserta kedua yang menyampaikan tajuk solat. Jadi itulah reaksi perasaan mereka bercakap di hadapan ibu bapa sendiri maupun di depan khairat ramai. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ketiga iaitu peserta daripada tingkatan 2 dan juga telah menghafal 6 juzuk Al-Quran. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Wan Muhammad Iris Ansarullah bin Wan Rozlan. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda sihat semua? Bagus, itu habis. Pada pagi ini saya akan bicarakan satu tajuk tentang Al-Quran, iaitu Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Al-Quran ini apa, tuan-tuan dan puan-puan? Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah percakapan Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Selain itu, apabila kita menyanjung Al-Quran, meninggikan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran, kita akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u badal kalami iqwama wa yad'u bihi akhirin." Riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan meninggikan darjat sesuatu kaum itu dengan Al-Quran dan akan merendahkan darjat kaum yang lain dengan Al-Quran. Riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan tentang sesuatu apabila mereka mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan Allah juga akan merendahkan darjat sesuatu kaum itu dengan Al-Quran. Para hadirin sekalian, adalah apa yang telah dilakukan oleh mereka. Ya, mereka membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid, maka Al-Quran akan melaknatnya. Ketahuilah para hadirin sekalian, sesungguhnya kalau seseorang itu membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid, Al-Quran tidak teragak-agak untuk melaknatnya. Jadi marilah kita mengambil iktibar dari hadis ini. Itu adalah antara kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Manakala mukjizat Al-Quran, segolongan jin yang memeluk agama Islam selepas mendengarkan bacaan daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini dirangkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya segolongan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran. Jadi di dalam ayat 1 surah Al-Jin ini menyatakan tentang segolongan jin yang memeluk agama Islam selepas mendengarkan bacaan daripada lisan Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengagumi Al-Quran. Jadi masa sudah berada di penghujung waktu. Jadi inilah serba sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Saya Wan Muhammad Airis Ansarullah. Apabila kita hidup berpandukan Al-Quran, niscaya kita berada di atas jalan yang lurus. Takbir, Allahu Akbar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh daripada Airis. Jadi alhamdulillah kita dah tengok 1, 2, 3 peserta, yang mana peserta kedua sedang menangis di luar sana. Jadi kita minta mak ayah bagi sokongan kepada mereka. Ada yang jatuh. Sebenarnya tujuan program ini bukan semata-mata mengharapkan kesempurnaan, tapi kita ingin mengambil pengalaman mereka berada di hadapan. Ada juga pelajar kita yang telah selesai tengah bersedih di luar sana. Ada yang sedang tersungkur menangis. Kita boleh lihat pelbagai watak di luar sana. Tak keluar. Kita boleh lihat watak di luar sana macam-macam. Tapi saya nasihatkan kepada dia orang semua dan kamu semua yang dekat sini, kegagalan adalah permulaan dalam kehidupan. Selagi kita tak gagal, kita tak akan rasa kejayaan. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput peserta keempat kita, iaitu Muhammad Daniel Hazim bin Muhammad Rizwan, peserta tingkatan 2 dan telah menghafal Al-Quran 4 juzuk Al-Quran. Tafadhal mashkur. Siapa tak kenal aku? Akulah
semua orang kenal aku di dalam penjara ini. Hei semua orang, aku banyak buat dosa kepada Allah. Aku ingin taubat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya sesungguhnya Allah maksudnya taubat, suka taubat. Maha menerima taubat. Dia menyukai orang yang kasih diri. Tuan dan puan-puan, tahu tak apa itu taubat? Taubat itu rujaah kembali. Taubat itu rujaah kembali. Umpama bayi yang baru lahir tiada dosa. Dalam hadis Rasulullah SWT ada orang yang tiada dosa, orang yang taubat tiada dosa, umpama tiada dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kalau Tuhan, ya Allah, memasukkan aku syukur, ya Allah, amin, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hamba piu dan dia. Aku hati mati, aku rasa binasa. Semua beres boh. Okay, Alhamdulillah kita dah lihat peserta yang keempat. Jadi itulah 4 peserta kami. Seterusnya tanpa melengahkan masa, kita jemput peserta yang kelima, iaitu peserta yang bernama Syed Umar Abdul Aziz bin Syed Bakri, dengan tajuknya iaitu bersyukur. Dipersilakan. Tajuknya sabar. Dipersilakan. Allah betul. Mati. Ibu apa ibu? Yang tiga dari ibu. Abu, kenapa Bu? Oh. Ibu ada tiga. Sabar ya Bu. Apa yang berlaku itu adalah ujian. Maka kamu pergi buat selama ya. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sahabat kita tadi, Abu, yang mak dia telah pergi buat selama-lamanya, kerana Allah memberi ujian kepada hamba-Nya untuk bersabar. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat pada hari ini. Pada hari ini saya akan membahaskan apa itu sabar. Kawan-kawan, tahukah apa itu sabar? Asal usul sabar ada sabar yasbiru, yang bermaksud menahan. Dan erti menahan pula ialah yang luas. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Saya ada membaca satu hadis. Yang hadis mengatakan ada 3 sabar. Yang pertama, sabar apa yang Allah suruh. Seperti kita perlu berpuasa, perlu solat, perlu menuntut aurat, dan perlu membayar zakat, dan apa yang Allah suruh. Dan jangan sesekali kita penat
ingkar walaupun sedikit. Yang kedua, sabar apa yang Allah larang, seperti minum arak, membuat maksiat, main judi, dan apa yang Allah larang. Kerana tidak semua hamba-Nya yang boleh bersabar. Yang ketiga, bersabar apa Allah telah menguji hamba-Nya, seperti sahabat kita tadi, Abu, yang ibunya telah meninggalkan dunia buat selamanya. Tiba akhir itu saja pada hari ini. Hamba fi rumah, tiada pengorbanan tanpa kesabaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semakin lama semakin gemetar mereka. Saya terpaksa terkeluar untuk menenangkan mereka. Jadi ke hulu ke hilir, ke sana ke sini jadinya. Okey. Jadi tanpa mereka masa, kesian pada mereka. Tak sanggup saya melihat. Sebaik ada yang tak terkencing je. Tapi tak mengapa, kita ambil sebagai pengalaman dan juga sebagai ujian dalam pembelajaran mereka. Jadi seterusnya saya menjemput saudara Muhammad Salahuddin bin Zulkahar daripada tingkatan 1 yang juga hafazannya sekarang telah menghafal Al-Quran 2 juzuk. Majlis menjemput dan mempersilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menceritakan sebuah kisah, iaitu perjalanan Nabi ke Taif. Nabi pergi ke Taif kerana 2 asbab. Asbab yang pertama adalah serik disesat oleh kaum Quraisy, dan yang kedua adalah tahun duka cita. Tahun duka cita ni apa tuan-tuan? Tahun duka cita ni adalah tahun di mana 2 orang yang paling Nabi sayang meninggal dunia. Yang pertama adalah Abu Talib bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Nabi. Dan yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah, iaitu isteri pertama Nabi. Jadi Nabi pergi ke Taif untuk mencari orang yang serasa dengannya, sambil itu berdakwah di sana. Jadi sesampainya Nabi ke Taif, Nabi terus berjumpa dengan pemimpin penduduk Taif. Ada 3 orang. Nabi pergi satu rumah. Tetapi ajaran Nabi ditolak mentah-mentah oleh mereka. Selepas itu Nabi mencuba untuk mengumpulkan seluruh rakyat Taif ke satu tempat, dan Nabi berdoa kepada mereka. Tetapi ajaran Nabi masih lagi ditolak. Bahkan Nabi dicaci, dimaki, diejek, diusir dari kampung mereka. Bukan diusirkan menggunakan perkataan, tetapi diusirkan menggunakan batu. Mereka mengupas suku pulang budak-budak yang nakal untuk balik batu kepada Nabi. Mereka kata, rejam Muhammad tu, rejam dia. Sampai nanti, sampai dia pergi. Lepas itu Nabi pun lari. Betapa kuat Nabi tu, betapa sabar Nabi tu. Nabi tak dapat apa-apa. Kalau saya dari situ, saya dah kena rejam. Saya dah lari dah. Saya dah pukul-pukul dia. Tapi disebabkan Nabi tu sabar, kuat, Nabi hanya melalu pergi. Nabi pergi ke satu pohon untuk berteduh. Nabi berintih mengadu kepada Allah, Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Maka turunlah satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu, wahai Muhammad? Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk berjumpa dengan Nabi. Maka bermulalah perbualan di antara mereka. Malaikat itu berkata,
Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya dibenarkan aku mengangkat salah satu gunung yang berhampiran dengan Taif untuk menghampak mereka. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya untuk doa. Ya Allah, Kau berikanlah hidayahmu kepada penduduk Taif. Saya betul saya. Nabi baru saja dicaci, dimaki, diejek dan didejam. Jadi masih lagi berdoa yang baik-baik untuk mereka. Dan sekarang, Alhamdulillah, bandar Taif telah menjadi salah satu tempat yang dipenuhi dengan orang Islam. Tak ada satu pun orang kafir. Dan sekarang, bumi Taif telah menjadi salah satu tempat yang bersejarah kerana mereka telah membina satu landasan di mana waktu itu Nabi berlalu sambil direjam oleh mereka. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Yudin ikut langsung berubah ikut Islam insya-Allah. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yudin. Alhamdulillah kita ada peserta yang paling tenang. Kalau ada gerah peserta paling tenang, insya-Allah dia boleh menang. Jadi semakin kemuncak nampaknya kita ada peserta yang terakhir, peserta yang ke-7. Dia pun takut juga dia nak cepat sikit kata. Dia siap pesan Ustaz jangan panjang-panjang, cepat-cepat lagi. Okay, seterusnya Ustaz menjemput Nazamuddin Mustaqim Billah bin Abdullah. Dipersilakan. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi yang mulia ini. Syukur. Ma makna syukur? Apa itu syukur? Syukur itu adalah terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Dia telah memberi nikmat kepada kita. Mengapakah manusia zaman sekarang ini tidak erti bersyukur kepada Allah? Kerana mereka yakin kekayaan, makanan, semua datang daripada isi dunia, bukan datang daripada Allah. Firman Allah, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minal azab. Maknanya, sesungguhnya sesiapa akan bertambah nikmat kepadamu. Sesiapa yang mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Jadi, tuan-tuan, marilah kita bersyukur. Janganlah kita mengingkari nikmat Allah, kerana kita akan disiksa di akhirat nanti. Antara orang-orang yang kufur dan bongkak dengan nikmat Allah adalah Fir'aun dan Qarun. Bayangkan tuan-tuan, Sanggupkah kita bongkak dan kufur dengan nikmat Allah? Tidak takutkah kita? Tidak malukah kita? Tidak malukah kita bongkak? Bayangkan apakah azab Allah terhadap orang-orang yang kufur dan bongkak kepadanya. Pasti amat pedih dan sadis. Tidak malukah kita kepadanya? Tidak takutkah kita azabnya? Saya yang masih di sini pun telah merasakan telah memikirkan kesakitannya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah kerana memberi nikmat kesihatan kita pada hari ini, berkumpul bersama-sama pada hari ini, dan kita masih bernafas pada hari ini, berhayat lagi. Syukur, alhamdulillah. Syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Itu saja daripada saya, Pian Mustaqim, anak yang soleh, selalu bersyukur, bukan selalu kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lega rasanya. Tiada yang ke hospital. Semua selamat, alhamdulillah. Sihat walafiat. Jadi begitu sahajalah peserta-peserta yang telah mempersembahkan watak-watak mereka, cerita, intipati apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi sebelum kita meneruskan lagi program pada hari ini, saya menjemput wakil juri untuk memberi sedikit kata-kata ataupun reaksi tentang kedua-dua pertandingan yang dipertandingkan pada pagi ini. Jadi segala hormatnya majlis menjemput dan mempersilakan juri pada pagi ini. Minta juri buat persembahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Rasulullah dengan limpah dunia. Akhirlah persembahan anak-anak kita pada hari ini. Dua persembahan pertama tadi sketsa anak-anak kita, dan keduanya adalah lebih kepada persembahan ataupun menjengkel mengangkat dia video untuk kehadapan bersama dengan masyarakat, insyaAllah. Okey, daripada segi kami, saya dan Encik Hafiz berpandangan kepada pandangan terhadap anak-anak kita ini. Mereka ni sebenarnya semua berbakat besar untuk maju ke hadapan. InsyaAllah kata pengasas kita, Ustaz Syed, InsyaAllah anak-anak kita ini akan menjadi pewaris, akan datang untuk menjadi salah seorang mufti ataupun orang yang guna dekat dalam negara kita, dan amnya khususnya dengan kita, dan amnya di seluruh dunia, insyaAllah. Inilah cita-cita kami sebagai pengasas dan pendidik di Ma'had Tahfiz ini, insyaAllah. Dan inilah salah satu kaedah atau cara kami memperkenalkan PDP di sekolah Ahmad Tafredi, dan insyaAllah kita akan membina anak yang ini sesuai dengan motto Ma'had Tahfiz Ahmad Tafredi. Dan saya dan Hafiz amat banggalah sebagai juri pada hari ini terhadap kemampuan anak-anak kita dalam menyampaikan dakwah walaupun usia mereka baru 13 dan 14 tahun. Kita yang dewasa ni pun tidak mampu untuk mencapai tahap sebagaimana anak-anak ini. Walaupun usia mereka baru 13 dan 14 tahun, dengan latihan baru 3 hari latihan, dan dia mampu membawa persembahan yang baik pada hari ini, insyaAllah. Okey, setakat itulah yang boleh saya sampaikan. Saya serahkan kembali pada minta dari situ, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada wakil juri kita pada hari ini, merangkumi wakil daripada Ahmad Tafredi. Jadi sambil kita menunggu juri-juri membuat pengiraan muktamad tentang kedua-dua pertandingan yang kita pertandingkan pada pagi ini, saya segala hormatnya menjemput pengasas Ma'had Tahfiz Vocational Baituddin untuk memberikan sedikit ucapan ataupun nasihat kepada kami dan semua anak-anak Ma'had Tahfiz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Hafizuddin, mudir kita, selaku pengacara majlis pada hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Fadil Ustaz Abdul Latif, selaku juri dan juga Imam Pengurusi Ma'had Tafredi. Fadil Encik Hafiz, ataupun insyaAllah beberapa minggu lagi beliau akan dianugerahkan gelaran Datuk daripada Kerajaan Negeri Pahang, iaitu penasihat kepada Ma'had Tafredi. Fadil Ustaz Salahuddin, selaku penolong kanan HEM. Ustaz Akmal, penolong kanan Kurikulum. Ustaz Hakim, Ustaz Salahuddin, PK1, minta maaf. Dan semua ibu ayah dan anak-anak yang dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur pada Allah SWT kerana diberi kesempatan kita bertemu pada pagi ini. Yang pertamanya saya bersyukur pada Allah SWT kerana dikurniakan beberapa tenaga baru yang saya ibaratkan seperti tenaga bateri yang baru kepada Ma'had Tafredi. Setelah guru-guru yang lama bersilih ganti antara satu sama lain, akhirnya ditakdirkan kita PKP selama 4 bulan. Dan tempoh PKP tersebut memang tempat di kosong kecuali saya duduk di sebelah tu lah, sentiasa datang melihat, memantau perkembangan
bangunan saja, orang tak ada. Sehinggalah bilik warden tu jadi berantu dan sebagainya. Boleh tanya di mana cerita mereka diusik dan sebagainya. So, alhamdulillah sekarang yang hantu pun tak ada. Sebab budak-budak dah ada baca Quran. Alhamdulillah. Yang pertama itu Allah SWT sekalian, usaha dibuat ni ad hoc. Bukan satu yang dirancang terlebih awal, tapi suatu yang ditimbulkan spontan. Jadi cadangan untuk buat program sambutan kemerdekaan saja mungkin boleh bergerak keliling lorong di Mataf Baidi ni. Tapi alhamdulillah berkat dengan 4 orang pemuda ini, Ashabul Kahfi ni, pemuda gua ni datang, dia bagi semangat kepada kita untuk buat program. Saya ingat satu je, persembahan kumpulan, tapi dia buat PU pula, Pencetus Ummah Mataf Baidi Junior. Jadi alhamdulillah, seperti mana kata Ustaz Latif tadi, memang latihannya sangat terhad masa. Sebab saya pesan pada Ustaz Fizuddin, apa pun latihan jangan kacau hafazan. Sebab tumpuan kita kepada hafazan, jadi mereka celuh juga. Mana-mana kosong, sebab mereka tak pergi riadah, tak pergi bersukan, pada waktu malam menjerit-jerit, bukan kena dera, tapi menjerit sebab buat latihan tadilah berperang. Tengok Daniel dengan askar Jepun di orang. Bahasa benda saya tak tahu. Tapi tak apalah, maknanya mereka ada bakat. Dan saya paling takjub, anak saya sendiri. Saya Umar ni seorang yang pemalu, tapi bila dia kata dia masuk, saya rasa biar betul. Jadi tuan-tuan bayang macam mana mereka 4 orang yang boleh menyungkil bakat. Berbeza dengan staf-staf atau guru-guru saya sebelum ini. Mereka terbaik, tapi yang ni Allah anugerahkan yang terbaik lagi, alhamdulillah. Saya harap mereka kekal lah. Bukan sekadar sebulan 2, mungkin 2-3 tahun. So mereka ni muda lagi. Model kita baru umur 15 tahun, 20 tahun baru. Dia masih lagi bawa B grade diploma di USAS, dan dia kata nak sama belajar. Dan 4 ni semua nak sama belajar dia. Ya, contoh Ustaz Akmal tadi yang suara sedap tu sedang belajar di Syubra di Mesir dalam bidang qiraat. Jadi banyak benda kita ambil daripada dia. Ustaz Salahuddin graduan daripada Intim juga, dua-dua daripada Intim sana. Dan tuan-tuan Allah SWT ketahuilah bahawa kita datang ke sini anak-anak tuan-tuan selama 3 tahun. Walaupun kita lihat perkembangannya agak slow, mungkin saya boleh kata slow lah. Mungkin kesukahan kami tidak kuat lagi, atau mereka tak sampai lagi momentum untuk mereka pecut. Yang kita agak bagi pelajar tingkatan 2, contohnya Imran, 13 juzuk. Juzuk belakang 1, juzuk 30, 29, 28. Daripada depan 1 sampai 10 dah. Dia masuk juzuk 10. Maksudnya dia laju. Dan alhamdulillah dia juga ketua pelajar kita. Dan dia juga memantau sahabat-sahabat yang tak lancar, dia pantau. Salah satu alasan sebab nak pantau, sebab nak pergi berjalan ke Terengganu. Dia kata macam tu. Tapi insyaAllah kita dah sebut pada awak tuan-tuan, insyaAllah kita akan bawa anak-anak ni. Kalau tahun lepas kita ke Lumut, tahun ni kita pergi ke Terengganu insyaAllah. Terengganu tu, tapi tuan-tuan tak ada ikut lah. Kita bawa mereka saja. Kalau nak ikut, perlu naik kereta ke belakang. Itu yang kita tawarkan. Tapi syarat mereka kena sampai tahap yang kita nak. Kalau tak capai, balik rumah. Orang lain pergi Terengganu, kita balik ke rumah. Boleh? Siapa boleh bayangkan Anik seorang pendiam di sekolah, boleh bercakap, siap berjoget lagi, dengan gaya lagi. Ini semua yang satu kepelikan bagi saya lah. Sebab saya datang juga, tapi banyak saya serahkan kepada Ustaz Fizuddin untuk mentadbir Mataf Baidi ni. Sebab saya sibuk dah masuk sekolah balik, jadi tak ada masa untuk melihat kecuali memantau apa yang Fizuddin buat di sini. Dia lah sebagai ketua, dan dia juga lah sebagai abang-abang dan ayah mereka kat sini. Dan dia tu adik Ustazah Haziana, pernah menjadi penguruh kita kat sini. Baik. Dan kita harap dia tak jadi macam kakak dia lah, balik ke sana. Dia ada kekal sini setahun 2, di samping dia sambung belajar part time di hujung minggu. Kita juga dalam proses pembinaan ataupun renovation. Di sini asalnya asrama mereka. Kalau tuan ingat, asrama. Sini ada dinding, inilah asrama mereka. Bila mereka panas, kita tukar ke atas. Dan kita pecahkan dinding untuk jadikan dewan. Alhamdulillah kita minta sumbangan daripada orang ramai, kita dapat 2 biji aircon yang ada kat sini. Sangat selesa. Dan kita sedang mengukur untuk memasang kapet dekat sini. Semua dana telah mencukupi sebenarnya. Dana wakaf dah mencukupi, cuma kita buka dana pengurusan dan pentadbiran saja. Itu yang paling sukar setakat ni. Sebab gaji semakin meningkat, staf semakin ramai, dan gaji semakin meningkat itu yang tak dapat dinafikan. Dan sedikit sumbangan daripada syarikat kami, Kokoti Enterprise, kita sumbangkan kepada madrasah ni juga. Dan kita tengok depan sana surau. Surau hampir 90% dah siap. Cuma tunggu untuk siapkan wiring.
Cuma nak tambah kapet baru, kemudian jadilah surau kat sana. Dan guru yang pertama, tuan guru yang akan datang ke sini lah Tuan Guru Ustaz Sidik Noh. Dia akan memulakan kuliah bulanan dia setiap hari Selasa selepas asar. Dan kita adakan para tuan guru datang. Cuma tetap mereka kekal dengan hafazan Al-Quran tu kita tumpukan. Dan kita akan start dengan kelas vocational kembali pada bulan 9. Kuliah-kuliah maghrib daripada ustaz-ustaz luar pun akan start pada bulan 9. Jadi banyak benda kita tertangguh sebenarnya. Dan sampailah dalam tempoh 4 bulan tu, sepatutnya anak tuan telah mencapai beberapa juzuk yang lebih. Tapi disebabkan PKP, kita maklumi kelemahan kami. Dalam tempoh PKP tersebut, guru-guru dah tak ada di sini. Bukan sekadar tak ada, memang guru dah berhenti lah, dan diberhentikan dengan beberapa masalah yang berlaku. Jadi saya pun tak ada nak pantau, cuma kita ikut dalam WhatsApp group saja. Ada mak ayah yang cakna, dia call kami dan sebagainya, Alhamdulillah. Dan kita start untuk secara maya bermula pada bulan lepas, iaitulah bila mana guru-guru baru ni masuk, baru kita start balik. Sebelum ni dengan Ustazah Aina. Jadi apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, terima kasih lah yang bawa makanan pada hari ini, yang sudi hadir pada hari ini. Dan tuan-tuan dibenarkan bawa anak tuan-tuan selama bermula tengah hari ini sampailah paling lewat pukul 6. Boleh hantar balik dia kat sini. Cuma jangan bawa dia keluar tempat-tempat yang bercampur dengan ramai orang. Kita risau benda-benda ni tak selesai lagi. Covid ni tak selesai lagi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tak balik sebab mak ayah tak dapat datang. Janganlah sedih. Kau mau duduklah sini. Makanan banyak. Jangan risau. Jadi wallahualam sekadar saja. Saya rasa dah siap ada juri untuk memberi markah. Kita redha saya lah. Ya. Ucapkan tahniah kepada kamu semua. Yang kalah jangan bersedih, yang menang jangan bangga dan jangan bongkak. Itu ketentuan daripada Allah SWT. Dan Kokotin telah menaja. Nombor 1 dapat RM100, nombor 2 dapat RM50, nombor 3 dapat RM30, dan Sagawati RM15 berserta dengan benda dalam tu. Itu insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih ucapkan kepada pengasas Mahathir Vocational Batu Dia atas ucapan dan juga pesanan kepada kita semua, saya sendiri terutamanya. Jadi keputusan untuk pertandingan sketsa bagi kemerdekaan 2020 31 Ogos pada hari ini telah pun sampai di tangan saya. Jadi untuk pertandingan sketsa bercerita, saya jemput sekali lagi pengasas diiringi Ustaz Latif untuk memberikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Jadi tempat yang keempat bagi pertandingan sketsa bercerita jatuh kepada kumpulan Islam Bukan Biasa-Biasa. Dipersilakan. Okey, seterusnya tempat ketiga bagi pertandingan sketsa bercerita iaitu jatuh kepada kumpulan Mataf, iaitu kumpulan daripada Umar, Salahuddin dan sebagainya. Dipersilakan. Okey, jadi siapakah Johan? Pertandingan sketsa bercerita. Jadi Johan, tempat pertama setelah 3 hari berlatih tanpa beriadah, bertukar lumus untuk menyiapkan sketsa. Pertandingan jatuh kepada Ufan. Kokuti. Bagi tempat kedua tidak lain, tidak bukan kumpulan Al-Hafiz.
Seterusnya, terima kasih diucapkan kepada pengasas dan juga Ustaz Latif. Jadi untuk pengumuman pertandingan Mimbar Hufaz Pencetus Ummah Junior, saya jemput Cik Hafiz sebagai penasihat Mataf Baidi untuk mengiringi Ustaz Muhammad Bakri, pengasas, menyempurnakan hadiah pada pagi ini. Jadi kita mulakan dengan sagu hati penyertaan. Dijemput sagu hati bagi Muhammad Haris Saika bin Abdullah. Seterusnya Nazmuddin Mustaqim Billah. Syed Umar Abdul Aziz bin Syed Bakri. Muhammad Dania Hazim bin Muhammad Ridwan. Jadi kita umumkan Johan. Tempat ketiga dulu. Okey, tempat ketiga. Tempat ketiga bagi pertandingan Mimbar Hufaz Kemerdekaan pada tahun 2020 jatuh kepada Wan Muhammad Aidil Ansarullah. Okey. Jadi Johan pada hari ini yang akan membawa pulang RM1 daripada Tanjaan Kokutin dan juga TV. Jadi siapakah mereka Johan yang kita latih selama 3 hari? Allahu Akbar. Jadi tak sia-sia dia menangis. Muhammad Imran menangis. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Imran selaku Johan Pencetus Ummah Junior Mimbar Hufaz Kemerdekaan buat pertama kali di Mataf Baidi pada tahun 2020. Dan naik Johan jatuh kepada tidak lain tidak bukan Muhammad Salahuddin bin Zulkifli bin Hussein. Okey, jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah selama hampir pagi sehingga tengah hari kita bersama pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan nyanyian lagu Mataf Baidi. Kita nyanyi sama-sama lagu keagungan sekolah kita, anak-anak kita pada hari ini. Jadi dijemput semua bangun untuk mengalungkan lagu Mataf Baidi bagi menutup program pada hari ini secara resminya. Kita alunkan nyanyian bersama-sama insya-Allah. Insan sebaik ciptaan, penghuni dunia hanya persinggahan. Di dunia akan membentang kebatilan, bertunjangkan iman akan fikiran. Turunnya Al-Quran wasiat berharga, mukjizat Muhammad tiada taranya. Tadabbur membaca amalan berpanjangan, ubati hati yang sentiasa rawan. Mataf Baidi, ayo marah ke hadapan, bersiap bekalan ilmu yang mempan. Mataf Baidi, ayo generasi Quran berketimah muda, sinari kehidupan vokasional. Lahir generasi wajah, tingkatkan kemahiran, seimbang agama masa yang dipacu. Usaha dipersiap, tawakal mengharap pada yang esa.
bersiaga merah menantimu. Usaha al-badalami ilmu Allah seluas samudra. Tabaili, ayo mara ke hadapan, bersiap berjalan ilmu yang mapan. Mata faidi, ayo generasi dan berketimah muda. Sinari kehidupan konvensional dari generasi wadah. Tingkatkan kemahiran seimbang agama. Masa yang dimacu, usah dipersia, tawakal mengharap pada yang esa. Pemuda tiang agama, tingkat jati diri, bersiap siaga merah menantimu. Dalam ilmu Allah seluas samudra, ilmu Allah seluas samudra. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Jadi kita minta tangkap gambar sekali boleh tak? Okey, ibu bapa duduk atas kursi, anak-anak duduk sila. Mana ustaz saya? Mana ustaz saya?